القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله، هذا المصطفى، هذا لرب العالمين خليل. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ناح طير في الغصون يمين. يا حبيبي يا شفيع يا شفيع، يا حبيبي يا شفيع يا شفيع. صلى الله عليك يا حبيب الله. القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بذلك شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا فترى دموع العاشقين تسيل.
هذا رسول الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل صلى عليك الله يا علم الهدى ما ناح طير في الغصون يمين يا حبيبي يا شفيع يا شفيع يا حبيبي يا شفيع يا شفيع صلى الله عليك يا حبيب الله. Yayasan Sabah sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Childcare Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpunkan seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merealisasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Para penonton yang dihormati sekalian, yang pertama sekali kita mengalu-alukan para penonton yang dihormati, yang dimuliakan, yang dirindui sebenarnya. Kita ni merindui ni atas nama Islam, atas nama iman, atas nama taqwa. Begitulah hidup seorang Islam dengan seorang Islam yang lain. Satu kumpulan Islam dengan satu kumpulan Islam yang lain. Satu masyarakat Islam dengan masyarakat Islam yang lain. Akhirnya dalam gagasan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita saling sayang menyayangi, kasih mengasihi dan rindu merindui. Kita sayang insan kerana Allah, kita tidak sayang mereka pun kerana Allah. Kita sayang sesama manusia kerana Allah, kita membenci manusia pun kerana Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudara yang dihormati sekalian, alhamdulillah pagi ini kita bertemu lagi tuan-tuan. Pagi Jumaat, tak tahulah kita nak menggambarkan syukur kepada Allah, pagi Jumaat kita masih hidup. Pagi Jumaat bersama dengan isteri, pagi Jumaat bersama dengan suami, pagi Jumaat bersama dengan anak-anak. Pagi Jumaat dapat kita bangun, tuan-tuan, sedikit menunaikan solat tahajud malam tadi. Pagi Jumaat kita pergi ke masjid. Pagi Jumaat kita menunaikan solat subuh, solat fajar, solat sunat fajar 2 rakaat. Pagi Jumaat kita tadi, tuan-tuan, alhamdulillah bersama dengan tuan imam kita ke masjid, kita bersama-sama dengan sama berjamaah subuh hari Jumaat, tuan-tuan. Pagi Jumaat kita memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi Jumaat juga tuan-tuan, insya-Allah dalam hari Jumaat yang penuh dengan barakah ini kita disirami dengan keberkatan daripada Allah Subhanahu. Special tuan-tuan, special. Dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan subuh ini sangat special. Rahmat, aku memohon rahmat kepada umatku, kata Nabi, tentu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Riwayat daripada Muslim. Kalau aku nak memohonkan rahmat kepada umatku, nescaya aku mohonkan rahmat itu pada pagi subuh Jumaat seperti inilah, tuan-tuan. Jadi kita insya-Allah mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada tuan-tuan meraihkan hari Jumaat. Jangan sekali-kali belum bangun. Jangan sekali-kali bangun lewat. Jangan sekali-kali kita meninggalkan salat tahajud kita. Kalau boleh jangan kita tinggalkan langsung. Solat 2 rakaat, solat sebelum solat fajar. Dan kita menunaikan salat fajar secara berjamaah dan tepat pada waktunya, insya-Allah. Di masjid, kalau boleh-boleh di masjid, di surau, di mana-mana. Dan kalau boleh, tuan-tuan, kita tunggu dulu. Kita wirid sikit, kita doa sikit bersama dengan imam. Dan kalau boleh, insya-Allah, kita buka lembaran-lembaran Al-Quran.
kita membaca sepotong 2 ayat Al-Quran pada pagi ini. Jadi tuan-tuan puan bersama dengan kita, tuan imam kita, tuan pendakwah kita, ilmuwan kita, agamawan kita yang sama bersama dengan kita tuan-tuan, yang daripada perbahasannya tidak pernah lekang daripada Al-Quran, tidak pernah lekang daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW yang dibacanya, yang diulasnya setiap pagi tuan-tuan, pagi Jumaat bersama dengan saya tuan-tuan, sejak tahun lalu sampai tahun ini. Al-Fadhil Ustaz Ernie Senegar bersama dengan kita. Ustaz Ernie tuan-tuan puan seorang agamawan, seorang ilmuwan, seorang pendakwah, seorang imam tuan-tuan puan yang sedang bertugas di Masjid Tunku Abdul Aziz Shah di Sungai Penchala, Masjid Jami' di Sungai Penchala tuan-tuan puan. Alhamdulillah, saya kenal beliau sudah lama tuan-tuan puan, dan beliau adalah antara orang yang menyertai program kita sejak daripada awal tahun 8, tahun yang lepas, tinggallah tahun ini masih lagi bersama dengan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya gembira Ustaz, gembira, paling gembira lah. Kita gembira banyak perkara, kita bergembira tuan-tuan dan puan. Kita bangun tadi kita gembira, kita bersama anak-anak kita gembira, kita salat gembira. Tapi tuan-tuan dan puan, kegembiraan kita tuan-tuan, antara kemuncak-kemuncak kegembiraan kita bertemu dengan insan-insan sesama Muslim. Kita bertemu mengucapkan salam, dia menjawab salam, kita memberi salam, dia menjawab salam. Kita bertemu dengan senyum-senyum dikulumkan, dengan bertukar-tukar senyum di antara kita. Kita senyum tuan-tuan dan puan, dalam hati kita, senyum itu dihubungkan dengan kebesaran Allah, dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Sebab itu every Muslim looking forward to see another Muslim. Setiap seorang Muslim seronok sangat bertemu dengan seorang Muslim. Tuan-tuan, pertemuan di antara seorang Muslim dengan seorang Muslim, seorang kumpulan Muslim dengan kumpulan Muslim, disebutkan sebagai inilah pertemuan ahli-ahli syurga. Rajulani tahabba fillah ijtama'a alaih fatafarraqa alaih. Iaitu mereka yang dikasihi oleh Allah. Mereka bertemu kerana mereka sayangkan Allah. Mereka berpisah pun semata-mata kerana mereka sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, insya-Allah untuk permulaannya, apa yang Ustaz nak perkatakan, hebatnya kita berada pada hari Jumaat, subuh Jumaat pagi ini dibandingkan dengan subuh-subuh yang lainnya Ustaz. Sila Ustaz. Masya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, thumma alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Muslimin muslimat diberkati Allah sekalian, yang terhormat, yang amat dihormati Profesor Dr. Hasan Ali, Datuk Dr. Hasan Ali, berbagai gelar yang disebut siang, pagi dan malam, ya. Ini sebagai satu keramat dan kehormatan kepada kita di dunia ini. Tapi Allah akan memberikan kehormatan sepenuhnya apabila Allah angkat martabat kita menjadi insan-insan yang bersyukur di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya selalu memperkatakan bahawa la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Orang yang bersyukur ditambah Tuhan, yang kufur nanti akan terima bahagiannya. Masya Allah. Pada pagi subuh yang berbahagia ini kita memperkatakan satu tajuk yang cukup menarik Ustaz. Cukup menarik. Tambah-tambah pula pada di Jumaat ini seluruhnya diganda-gandakan. Diberikan satu keistimewaan yang luar biasa. Tapi saya tidak bercakap keseorangan Ustaz. Saya akan sepotong hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Umamah radhiyallahu an qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma adinallahu li'abdin fi shay'in afdalu min raka'ati yusallihima wa innal birra liyuzarru ala ra'sil 'abdi ma dami fi salati ma taqarraba al-'ibadu ila Allah azza wa jalla bimisli ma kharaja minhu qala Abu Nadri radhiyallahu anhu bil Qur'anil Karim. Masyaallah. Dan akan hadis ini akan menupang lagi nanti daripada Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam lam yakun ala shay'in min nawafili ashadda muahadatan minhu ala raqatain qabla subhi. Bahkan dari Aisyah juga dikatakan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fi sa'ni raka'ataini inda tulu'il fajri lahum ahabbu ilayya minad dunya jami'ah. Masya Allah Ustaz. Dua kumpulan hadis ini Ustaz. Kita nak berbicara soal di pangkal hadis ini. Sayyidina Abu Umamah berkata, meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda, tiada satu perkara
yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mana-mana hamba yang lebih afdal, Ustaz. Yang lebih afdal, yang lebih luar biasa. Orang di dunia ini mencari kelebihan yang lebih afdal, yang lebih dahsyat, yang lebih. Kalau rumah tu extended di tempat tinggal yang orang elit-elit. Kalau nak pakai kenderaan yang model-model Porsche, Range Rover, Rolls Royce, macam-macam. Itu kategori orang yang bodoh. Afdal. Kita sibuk dengan afdal ini. Ma adinallahu li'abdin fi shay'in afdal fi raq'ataini yusalliha wa innal birra liyadharru ala ra'sil 'abdi ma dami fi salati wa ma taqarraba ila 'ibadi ila Allah azza wa jalla bimisli ma kharaja min abun nasri. Disebutkan bahawa sesuatu perkara yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mana-mana hamba yang lebih afdal daripada taufik untuk mengerjakan 2 rakaat solat sunat. Sesungguhnya kebaikan ditaburkan di atas kepala seorang hamba itu selama dia sedang bersolat. Mana-mana hamba pun tidak dapat menghampirkan diri kepada Allah melainkan dengan sesuatu yang datang daripada Allah untuk dia sendiri, iaitu dibarengi kekuatan ibadat dia ditujangi dengan kekuatan Al-Quran, Ustaz. Saya selalu menyebutkan apapun amalan kita mesti ditopangi dengan Quran, dibaca dengan Quran, disalakan dengan solat sunatnya, dengan satu kehebatannya, Ustaz. Sungguhnya kebaikan ditaburkan di atas kepala seorang hamba itu selama dia bersolat. Bila? Hari Jumaat. Maknanya, Ustaz, rahmat itu akan datang selagi mereka menundukkan kepala, selagi mereka rukuk, selagi mereka sujud. Bila? Yang dikategorikan kata ulama kapan saja, tapi dilebihkan pada hari Jumaat ini. Kalau mereka melaksanakan itu, Masya Allah, ya, luar biasa. Maknanya taburan rahmat dan nikmat Allah ini selagi hamba ini memperkasakan Quran di atas diri mereka, maka segala benda yang mereka buat, khususnya untuk solat-solat sunat, Ustaz, bertapak di hati mereka. Bahkan saya sambung lagi, Ustaz, sebelum saya bahaskan hadis yang kedua, ketiga tadi. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabrin faqala man sahibu hadzal qabri faqalu fulanun faqala raq'atani. Tengok, Ustaz, baik-baik. Saya perhatikan yang lain, tuan-tuan dan saudara. Kita nak pindah tempat, Ustaz. Ustaz jangan nak sok sangat tinggal dekat pinggir Taman Tun. Saya duduk dekat Semencalah, ada orang yang duduk dekat Kamar Highland, Genting Highland, macam-macam. Nih, apa dia kata? Faqala man sahibu hadzal qabri faqalu fulanun faqal raq'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Min baqiyati dunyakum. Dia kata bahawa Rasulullah SAW bersabda, telah lalu di tepi satu kubur, lalu baginda SAW bertanya, siapa penghuni kubur ini? Para sahabat menjawab, si Polan. Disebutkan mungkin Dr. Hasan Ali, agaknya begitulah. Mungkin Arnis Sinaga bin Omar, agak-agaknya. Mungkin bapak saya, mungkin bapak kita, Ustaz. Begitulah, itu si Polan. Baginda Nabi SAW bersabda, dia kata 2 rakaat solat sunat subuh itu lebih berharga bagi ahli kubur ini daripada seluruh harta benda dunia dan bagi apa yang terdapat kandungan di isinya. Ustaz, 2 rakaat itu. Kita jangan fikir logik, ya. Jangan kita fikir logik apa sangatlah kita sembahyang 2 rakaat. Itu di sisi manusia tak ada nilai, Ustaz. Tak ada nilai. Tapi di sisi Allah itu diagungkan sekali. Kalau Allah mengagungkan benda itu kita remehkan, Ustaz, berhentilah jadi orang Islam. Minta maaf ni. Kita diperintah Allah. Saya semalam membaca sepotong hadis. Kita sekarang ni sebelah petang, Ustaz. Kita sudah buka hadis di masjid. Kita ceramah, tak sekira belum ada lagi. Bulanan ni, Ustaz, hanya kena membunyikan azan. Hanya seorang muazzin mengumandangkan azan, selagi suara tu dia dengar, kalau sampai misal kata 200 meter, maka 200 meter itu Allah mengampunkan dosa-dosanya. Siapa lagi yang diampunkan Tuhan? Orang yang mendengar azan, Ustaz. Sama ada yang mati atau yang hidup. Ustaz, kuburan saya, Ustaz, kita mati besok, rupanya azan itu masih kita dengar, Ustaz. Allah. Bukan orang yang hidup saja. Maknanya ketika mendengar bunyi azan berkumandang itu, nak mengumandangkan azan orang sembahyang, kita masih dapat pahala, Ustaz. Ini kan pula 2 rakaat di situ, Tuhan. Lebih baik dunia dan isinya itu pada pandangan Tuhan. Minta maaf ni, muslim-muslimat di mana pun anda berada. Tak kira anda siapa. Memandangkan hadis ini tak pernah menyebut nama agung. Tak pernah menyebut nama ustaz. Tak pernah nama orang-orang terhormat yang hebat. Tapi kalau anda dikata kamu lakukan ini,
man sahibu hadzal qabri faqala rak'atani ahabbu ila hadza min baqiyati dunyakum. Melaksanakan 2 rakaat itu, ya, itu maknanya dia 2 rakaat solat sunat itu lebih berharga bagi ahli kubur ini daripada seluruh harta benda dunia bagi kamu. Ketika sahabat berjalan dengan sahabat Nabi, Nabi bertanya, kamu tahu kubur siapa ni? Ini kubur si fulan. Ini dia kata, disebutkan bahawa 2 rakaat bagi dia sembahyang. Tak disebutkan sama ada solat sunat subuh pada hari Jumaat, apalagi hari Jumaat, Ustaz. Ya, diberikan satu anugerah label yang cukup luar biasa, ditabur rahmat di atas kepalanya ketika hidup, kemudian dilebihkan kelebihan ketika berada di alam barzah, Ustaz. Itu mukadimah yang pertama, Ustaz. Alhamdulillah. Para penonton yang mati sekalian, tuan-tuan tengok dia perbincangan kita pagi ini, tuan-tuan. Memang Ustaz kata tadi nampak ringan. Di mata manusia nampak ringan. Di mata manusia very insignificant. Di mata manusia very small, tuan-tuan, kecil. Tetapi di mata Allah Subhanahu Wa Taala tak ada benda di sisi Allah Subhanahu Wa Taala yang kecil, tak ada benda. Hingga kan tuan-tuan, hingga kan senyum dengan seseorang muslim terutamanya kecil, tuan-tuan, tapi di sisi Allah sangat besar. Entah dengan senyum itulah yang membuka pintu syurga buat kita, tuan-tuan. Kan memandang muka wajah adik-adik apa, an-nazaru ila wajhil walidain ibadah. Memandang muka 2 ibu bapa. Memandang, tuan-tuan, besar ke memandang? Memandang muka, bukan mengkhidmati lagi, bukan menyuapkan makanan, bukan menyuapkan minuman, bukan membimbing tangannya, bukan mengkhidmati dia nak keluar, pakaikan kasut, pakaikan selipar, pakaikan sandal, bukan kita membukakan pintu kereta untuknya, selesakan dia, bukan. Memandang wajah ibu dan ayah itu ibadah. Saudara-saudara. Jadi apa yang Ustaz sebut, tuan-tuan? Tadi Ustaz sebut, jangan anggap ringan, jangan anggap enteng, jangan anggap mudah. Tapi kalau misalnya salat subuh, sunat subuh sebelum salat fajar itu, 2 rakaat itu sama dengan dunia dan seisi-isinya, bersama dengan the whole world and whatever it contains, apa di dalamnya, tuan-tuan puan. Tuan-tuan cuba bayangkan. Apa dia, tuan-tuan? Tuan-tuan cuba bayangkan khazanah dalam laut, khazanah dalam perut laut, khazanah dalam perut bumi, khazanah di alam air, khazanah di angkasa raya, khazanah di hutan, khazanah di tapak gunung. Allah, tuan-tuan, semuanya itu sembahyang subuh 2 rakaat lebih mulia, lebih agung, lebih berharga daripada dunia dan sisi-sisinya. Persoalannya, Ustaz, kalau misalnya kita dah tahu, setengahnya para penonton tahu dan biasa dengar, tapi tidak ada kekuatan ni. Pasal apa tidak ada kekuatan? Semalam saya menonton satu video, Ustaz, seorang penceramah yang kita kenal, agaknya lebih berumur daripada saya. Saya pun berumur, dia lebih berumur daripada saya. Tuan-tuan, dia kata, pasal apa, tuan-tuan? Dia bagi tahu begini, Ustaz, pasal apa sukar kita nak meraihkan subuh dan melakukan solat sunat subuh yang Ustaz sebut dengan pahala ganjaran-ganjaran insya-Allah, tak mampu kita nak buat. Apa dia kata, Ustaz? Ibarat sebuah lori, dia kata. Lori yang bawa barang dengan syarat, batu batan dibawanya, besi-besi dibawanya. Lori tak boleh berjalan laju. Apalagi bila nak naik bukit, tak boleh berjalan. Kena gear 1 nak berjalan. Begitulah manusia yang syarat dengan dosa, Ustaz. Manusia yang syarat dengan dosa, kata pensyarah itu yang saya tengok videonya semalam. Begitulah dengan manusia yang syarat dengan dosa-dosa. Dosa-dosa itulah yang menarik kakinya, jangan pergi ke masjid. Menarik matanya, jangan kau bangun pagi ini. Menarik jasadnya, jangan kau bangun, kau siramkan dengan air wuduk untuk pergi bersemayam. Jangan. Dosa itu berat. Bila berat dosa itu, tak mampu kita nak membangunkan diri kita. Tak mampu kita nak membangunkan hati kita. Macam lori tadi, yang bawa pasir, yang bawa batu, yang bawa besi. Begitulah beratnya dia berjalan. Tidak sama dengan motoka-motoka yang lain, Ustaz. Jadi macam mana, Ustaz? Kalau analogi yang dibuat oleh Ustaz, yang saya tonton videonya semalam, Ustaz. Apa analogi itu? Maknanya, kalau kita tak mampu nak buat, tak mampu nak pergi masjid, rumah sekeliling masjid. Rumah berjalan ke masjid dalam 2 minit, 3 minit, tapi tak mampu juga nak ke masjid. Disebabkan, kata pensyarah itu, Ustaz, adalah dosa-dosa yang terlalu banyak. Ditambah lagi dosa, ditambah lagi dosa. Dosa inilah yang membuatkan kaki tangan dan jasadnya untuk mengerjakan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana, Ustaz? Masya Allah, Ustaz. Ya, saya begini, Ustaz.
kita sejak kita membesar lah Ustaz ya. Mungkin Ustaz dah 72. Saya baru diambang Ustaz hampir katalah 25 lebih lah sikit Ustaz saya ya. Kita gilanya, kalau kita ada orang masa bercinta Ustaz, kita masa bercinta mungkin agak dah habis. Ketika saat kita merindui seseorang, kita akan melakukan apa sahaja. Itu yang pertama Ustaz, poin saya. Masalahnya kita Ustaz, kenapa kita tidak terlalu gairah dengan janji-janji Tuhan itu? Orang Ustaz kalau nak cari duit 1 bulan, dia tunggu 1 bulan gaji itu. Apa dia buat? Dia akan bekerja tepat dengan masa. Kalau seseorang pegawai apa juga kaki tangan Ustaz, ada pemburuan dia, ada pemburuan. Peniaga-peniaga Ustaz yang pergi ke pasar malam sebelah pasar, lebih kurang pukul 4 pagi Ustaz. Apa yang menggairahkan mereka berkocak di pasar itu Ustaz? Dengan kekotorannya, dengan segala bahasanya, dengan segala gentayangannya, aurat macam-macam. Mereka tempuh itu. Saya semalam Ustaz kebetulan memandang satu YouTube di Jakarta Ustaz. Ada seorang tokoh yang dibuat satu program, 10 orang yang ditanya Ustaz. Ia hanya cuma jualan bakso Ustaz. Bakso dengan jualan tempe goreng dan tahu goreng Ustaz. Taklah hebat mana. Dia bukan tanya orang kaya Ustaz. Orang-orang di pinggir jalan. Agama anda apa? Agama Islam. Ditanya lagi. Solat subuh? Tak sempat. Kenapa? Sebab sibuk untuk goreng, mempersiapkan untuk dagangan. Dia tanya daripada sekian banyak Ustaz, hanya seorang saja yang jual cendol. Jual cendol. Jual cendol itu, dia datang ke tempat jual cendol, dia tanya, Bapak orang Islam? Iya. Sudah solat subuh? Sudah. Kenapa? Saya, dia kata, mempersiapkan seluruh alat-alat itu selepas solat subuh balik daripada masjid Ustaz. Kenapa? Ada satu timbul pertanyaan Ustaz. Kenapa? Dia kata, saya tidak ada nilai hidup saya kalau saya tidak solat Ustaz. Dia kata dia tidak bernilai hidup dia kalau tidak solat. Okey, kita timbulkan pertanyaan. Kenapa itu tertanam? Saya nak tanya Ustaz. Ustaz sejak bila Ustaz yakin sembahyang? Mari kita tanya semua orang di Malaysia, di Brunei, di Singapura, di sempadan Thailand, di Indonesia. Sejak bila kita solat, kecandu solat? Kalau ini boleh kita jawab Ustaz, maka lori yang membawa barang, kata seorang profesor tadi, membawa dosanya mendaki bukit tidak larat, sebab kekuatan enjin itu sudah tidak larat lagi membawa dosa-dosa yang dipikul, barang-barang dipikul. Saya Ustaz sejak berumur hampir dekat mencicak 45 tahun baru ada nilai kecandu sembahyang. Teringat kebesaran Tuhan ada dalam diri. Kita Ustaz takkan sembahyang Ustaz kalau tak terasa kebesaran Tuhan dalam diri. Yang kita tahu memberi hidup ni siapa, bagi nyawa ni siapa, bagi rezeki siapa, yang bagi kita hidup siapa, yang bagi isteri siapa, bagi tempat tinggal siapa, yang bagi kita sehat siapa. Kalau tidak terpacak dalam kepala Ustaz, bacalah mana-mana ayat Quran sekalipun, janji-janji Nabi dekat hadis, saya yakin tak percaya orang-orang katakan sembahyang Ustaz. Kenapa? Anak-anak, isteri dan seluruhnya, sebab mereka merasakan nikmat itu seakan-akan mereka pegang sendiri. Sebab itu Ustaz, kalau kita baca potong hadis Nabi sana, ambil saya, apa dia kata Nabi? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, Abi Umar radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallah. Tengok Ustaz disebutkan, rahimallah amron shalla qabla al-asri arba'ah. Kita baca hadis ini, apa yang mengundang kita jadi hebat benda ni? Sebab kita rasa kita subuh ni bagi Tuhan kita hidup. Saya selalu memperkatakan surah An-Naba Ustaz. Wa ja'alna naumakum subata wa ja'alna an-nahara mahasa. Cukup 2 ayat itu Ustaz. Jadikan Tuhan kita tidur itu sebagai rehat, kemudian hidup itu dibagi Tuhan. Sebelah siang kita dibenarkan Tuhan. Jadi maknanya kalau dalam kehidupan kita bernegara hari ini Ustaz, kita sudah merdeka dekat 67 tahun. Agak-agak orang yang duduk di Malaysia ni orang Islam, siapa yang bagi kita keamanan Ustaz? Coba kita buat pertanyaan. Indonesia dah merdeka 72 tahun. Pada tanggal 17 Agustus malam. 72 tahun. Agak-agak orang Islam yang ada di Indonesia dengan di Malaysia ni, kalau mereka insaf dan tahu siapa yang bagi keamanan itu. Jadi kalau keamanan itu milik Tuhan dan diberikan kepada hamba-hamba Allah, apalah beratnya kalau mereka nak solat Ustaz. Tengok. Semoga Allah merahmati seseorang yang bersolat sunat sebelum asar 4 rakaat. Rahmat Ustaz. Allah. Jadi kita tidak akan ketagih dengan rahmat itu. Jangan Ustaz nak tanya kenapa orang tak sembahyang. Saya paling senang nak jawab Ustaz. Dia belum kenal dirinya dan siapa dia.
sudah mengucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Saya pernah baca satu artikel, Ustaz. Di barat, seorang hanya melihat kena sidik jarinya berbeza dengan orang, dia mengucap 2 kalimat syahadat, menangis dan bertaubat, Ustaz. Dia spontan, dia jadi orang Islam. Sebab apa? Dia menyadari bahawa kebesaran Allah itu ada bersama-sama dengan dia. Kalau di zaman Nabi dulu, orang tengok Nabi itu belah bulan, Ustaz. Nak menunjukkan Nabi itu seorang Nabi. Bayangkan, Al-Quran yang ditinggalkan Nabi sekarang ni, bagaimana kita nak terasa itu satu mukjizat, Ustaz? Tak ada benda. Sebab kita tak merasakan Quran, dan kita ni, label kita di mana. Jadi nak memperbetulkan keadaan itu dengan Quran. Jadi saya melihat, kenapa orang tidak tertarik dengan solat, tak tertarik dengan solat sunat, tak tertarik dengan haji, tak tertarik dengan sedekah, tak tertarik dengan infak. Puncanya satu. Sebab tak mengenal diri lagi, Ustaz. Jadi kalau orang bergelimang dengan dosa, Ustaz jangan heran. Kalau orang bergelimang dengan dosa, bergelimang dengan maksiat, saya, Ustaz, minta maaf ni, minta maaf seluruh muslimin. Saya pernah mengunjungi naik kelab, Ustaz. Ini nama Ernest Naga bin Omar. Saya pernah mengunjungi naik kelab pukul 11 malam, Ustaz. Ustaz, siapa yang di dalam itu? Rata-rata yang telah berusia 68 tahun, Ustaz. Allah. Kadang-kadang tali pinggang Ustaz tengah joget tu dah berjatuhan, Ustaz. No problem. Yang penting berjoget kita. Ustaz nak cakap apa dengan orang semacam ini? Orang Islam, nama dia Daud bin Yusuf, Ustaz. 2 nama Nabi diserap. Daud bin Yusuf. Saya duduk dan bertanya, kenapa saya nak mencari ketenangan? Di naik kelab itu dia kata ada ketenangan. Maknanya, Ustaz, dalam hidup kita ni, ala bizikrillahi tatmainnal qulub, itu tidak ada dalam kamusnya. Hanya mengingati Tuhan saja jiwa tidak ada dalam orang Islam yang sudah berusia dekat 68 tahun, Ustaz. Sebab masih gagal lagi masuk ke dalam, pakai tali pinggang, kasutnya masih berkilat, t-shirtnya masih t-shirt yang berjenama, kemudian pakai songkok ala orang macam main golf, Ustaz, menari dekat situ. Siapa kawan yang menari? Itulah dia kata orang yang mendatangkan ketenangan dalam diri dia. Dia berbelanja hampir tiap malam, dia lebih kurang dalam 300 ke 400 ringgit, Ustaz. Jadi kalau Ustaz nak buat satu pertanyaan, Ustaz, kenapa orang tidak meminati? Bukan saja ini kadang-kadang, Ustaz. Kadang orang yang sudah berpengetahuan pun sudah tidak meminati kadang-kadang ibadat. Jadi kalau kita yang bergelimang dengan dosa banyak, persoalannya kerana mereka tidak memikirkan yang Tuhan kata, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi dia. Minggu lepas kita dah bicara, Ustaz, penghuni neraka kebanyakan jin dan manusia, kita dah bahaskan tadi itu. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum azanun la yabsiruna walahum azanun la yasma'una biha walahum. Maknanya mereka mempunyai akal, mempunyai telinga, mempunyai mata. Tuhan kata apa jadinya? Ulaika kalana, mereka sama seperti binatang. Tidakkah orang yang membawa barang, lori yang membawa tadi, kena susahnya mereka naik bukit. Persoalannya saya kata ada akal, ada telinga, ada mata, tapi tidak melihat. Kalau mereka memandang ayat Tuhan, apapun hadis yang diberitakan oleh Nabi, itu lebih dari situ. Kalau Abu Bakar ketika menerima Nabi pulang daripada Mi'raj, Ustaz, tak ada orang percaya. Padahal mereka di sisi Nabi itu tak percaya langsung. Mana mungkin Nabi? Tapi Abu Bakar tengok apa prinsip dia. Lebih dari situ, aku percaya, kata Abu Bakar. Itu, Ustaz, pembahasan untuk menjawab Ustaz punya pertanyaan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, ya. Tengok khazanah, tuan-tuan. Khazanah ganjaran Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan. Kalau kita tidak merasakan, tuan-tuan, begitu banyak ganjaran, tuan-tuan. Ganjaran tahajud malam tadi yang kita lakukan, tak kisahlah 2 rakaat, 1 rakaat dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Dikatakan sembahyang malam, sallu bil lail walau rakaah. Lakukanlah sembahyang malam. Bersembahyang malamlah kamu, bertahajudlah kamu walau 1 rakaat. Itu satu, tuan-tuan. Kemudian kita pergi ke masjid misalnya. Tuan-tuan apa? Insya-Allah kita sembahyang, tuan-tuan, tadi sembahyang sunat subuh 2 rakaat, sunat fajar 2 rakaat. Masya Allah, tuan-tuan, pahalanya besar. Ustaz sebut time and again. Diulang. Kemudian sembahyang subuh berjemaah. Sembahyang subuh berjemaah, tuan-tuan, pahalanya seolah-olah kita sudah sembahyang sepanjang-panjang malam, tuan-tuan. Sepanjang-panjang malam. Berjalan kita dikira salat, duduk kira dikira salat, tuan-tuan, ya. Duduk menong kita dikira salat, bertafakur kita dikira salat, lena-lena tidur kita dikira salat. Sembahyang subuh berjamaah, tuan-tuan dan puan, utamanya di tempat di mana azan diazankan,
sudah dikira kita sembahyang sepanjang-panjang malam, Ustaz. Dan tuan-tuan dan puan juga disebutkan tadi tentang bagaimana, tentang insya-Allah macam mana kita meraihkan subuh, terutama pada hari Jumaat yang mulia ini. Begitulah tawaran-tawaran Allah. Begitulah khazanah Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, yang Ustaz ulas tadi, memang tuan-tuan, dosa-dosa yang banyak. Hasan Ali ni kalau tak nak melangkah, kalau tak nak, pagi ni kalau saya misalnya malas-malas tuan-tuan, nak buat sikit tazkirah, malas-malas nak mempengurusikan sikit, tiap-tiap pagi pukul 7 tuan-tuan, kalau tidak ada kekuatan tu, sudah tentu kerana dosa-dosa yang saya lakukan. Banyak dosa-dosa. Dosa dengan Allah, dosa dengan Rasul, dosa dengan arwah mak, dosa dengan arwah ayah, dosa dengan isteri, dosa dengan anak-anak, dosa dengan jiran, dosa di tempat kerja. Ya Allah tuan-tuan, ya Allah. Dosa bersendirian, dosa bergelap-gelapan, dosa dalam keadaan ramai. Tuan-tuan, dosa-dosa. Itulah yang menyebabkan lori saya ni tuan-tuan, yang tadi naik bukit, bawa pasir, bawa batu, bawa besi, tuan-tuan, kerana enjin tu tak mampu nak bawa tuan-tuan. Begitulah jalan. Tapi pagi-pagi macam Ustaz, macam Alhamdulillah, yang sudah dibersihkan jiwanya, sudah dibersihkan hatinya, pandangan dan penglihatannya, sudah dibersihkan seluruhnya. Laju dia. Ustaz laju, Ustaz. Dia naik bukit pun laju, dia turun bukit pun laju, jalan yang datar pun dia laju. Inilah bezanya antara Ustaz dengan saya. Tuan-tuan dan puan, saya nak sebutkan. Antara yang itu, tuan-tuan, Rasulullah SAW, ini kita doa. Doa yang biasa Rasulullah buat selepas subuh. Apa bunyi doanya, tuan? Tuan-tuan dah baca doa ni saja. Saya nak Ustaz ulas doa ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Tuan-tuan, ya Allah, aku memohon padamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amalan yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz tu ulas sikit, Ustaz. Ulas sikit kepada kawan-kawan kita ni. Ini doa Rasulullah. Disebut dalam hadis, inilah doa Rasulullah. Tuan-tuan boleh katakan setiap subuh di antara doa-doa yang dibaca oleh Rasulullah daripada doa-doa yang maksur, antaranya inilah doa yang maksud. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Sila Ustaz. Muslimin-muslimat diberkati Allah sekalian, di mana juga anda berada yang menampak siaran ini. Dalam kehidupan kita, Ustaz, kita ni ada meminta. Kalau dalam solat itu, Ustaz, ada satu doa dekat situ yang paling cukup mujarab. Allahumma hdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami kepada jalan yang lurus. Jalan siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang telah kau beri nikmat kepada mereka. Di situ terdapat nikmat, Ustaz, ilmu yang bermanfaat. Nabi ketika menerima wahyu, dia sudah pegang ilmu. Ketika sahabat mendengar butiran-butiran ilmu, mereka amalkan. Jadi maknanya kalau disebut Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami minta mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Ustaz coba tanya kita hari ini, banyak mana ilmu, banyak mana orang ilmu di Jepun sekarang, banyak mana ilmu yang ada di Eropah, sebanyak mana ilmu orang ada di Amerika. Macam ni kita kecorok, Ustaz, sekarang ni. Kecorok. Kalau kita buat kapal terbang, rasa kita lemah. Kita tak dapat buat kapal selam, kita tengok. Baru-baru ni, Ustaz, kita dapat kemerdekaan negara kita. Kalau kita sebut negara Islam, Ustaz, negara Taliban, banyak yang takut, banyak ketakutan, Ustaz. Saya fahamkan, Ustaz, ni ilmu-ilmu mereka ni macam seakan banyak ilmu yang bermanfaat. Kalau kita di Malaysia ni, Ustaz, kita ada pondok-pondok pesantren, ada anak-anak yang saleh, kita petapis Quran. Apa yang kita nampak dekat situ? Mereka nak memburukan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah. Lepas tu dikaitkan dengan wa qalban khashi'ah, hati yang khusyuk. Dalam kategori ilmu ni, Ustaz, apapun, saya rasa sayalah, kalau hadis-hadis Nabi ni sepatah dua kita amalkan. Itu kenapa? Sebab kita nak memburu satu ilmu yang kita baca, implikasinya itu apa, Ustaz? Kebaikan pada diri kita. Itu yang bermanfaat. Ketika kita bacakan satu potong ayat misalnya, wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah berkehendak kepada kamu supaya kamu menyembah Allah dan berbuat baik kepada ibu bapa. Itu ilmu, Ustaz. Jadi 30 juzuk Quran itu ilmu. Jadi kalau ilmu tadi tidak bermanfaat, tidak menerangi, itu kan sudah kurang manfaatnya. Nah, kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum kita dipanggil kali yang terakhir, yang selalu ada Ustaz sebutkan sebagai anjung husnul khatimah ni, Ustaz. Ustaz ke situ juga pergi dia, Ustaz. Ke situ juga pergi. Akibat daripada ilmu yang bermanfaat itu tadi, saat kita kemudian melepaskan nyawa yang terakhir itu, sebab kita telah memanfaatkan ilmu, ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat.
Ketika kita hidup, kita berbaik dengan jiran. Itu ilmunya bermanfaat. Ketika kita hidup dunia, solat kita tak pernah tinggal, Ustaz. Itu manfaat ilmu. Ketika seorang ahli-ahli pejabat tinggi atau orang tokoh-tokoh politik, Ustaz, bermanfaat ilmunya kepada rakyat. Tokoh-tokoh bermanfaat ilmunya kepada rakyat. Ustaz-ustaz bermanfaat ilmunya kepada... Itu yang dipanggil ilmu. Ilmu yang ada memanfaatnya kepada kita dan kepada orang lain. Bermanfaat untuk kita meraih ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Memang benar. Selalu disebutkan bahawa ada orang selalu pertikaikan, Ustaz. Ilmu dulukah? Adab dulu. Tengok. Adab dulukah ilmu dulu? Dua-dua boleh kita jawab. Adabnya mungkin mengikut adat. Tapi kalau ilmu yang telah ditupangi dengan adab, itu lagi cantik. Makna orang yang berilmu, adabnya apa? Itu isi kandungan daripada ilmu yang telah disampaikan. Oleh kerana itulah, Ustaz, saya nampakkan bahawa dalam sepotong hadis saya tupang dengan kekuatan doa ini, Ustaz. Daripada An Sahli bin Sa'din. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'a Jibril ila Nabi faqala ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa amal ma syi'tu fa innaka mazyun wa ahabbib min syi'ta fa innaka mufariquhu wa a'lam anna sarafal mu'min qiyamul lail wa izuhu istighnahu 'anil nas wa ilmun nafi'ah. Disebutkan ada kaitannya dekat situ, Ustaz. Wahai Muhammad, hiduplah seberapa lama yang kamu suka. Kemudian sesungguhnya kamu akan mati juga. Buatlah apa-apa amalan yang kamu suka. Kemudian sesungguhnya kamu akan dibalasi dengan ke atas amalan ilmu yang kamu lakukan berdasarkan ilmu yang kamu dapat. Cintailah siapa saja kehendak kamu. Kemudian pasti kamu akan berpisah daripadanya. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kemuliaan seorang mukmin yang di dalam solat ketika dia bertahajud dengan ilmu pengetahuannya dan kehormatan serta ketinggiannya dalam sifat soal dia mengamalkan ilmu yang bermanfaat tadi, itu yang akan membawa keampunan Tuhan. Ada unsur ilmu yang tak ada manfaatnya. Dengan kekuatan ilmu tadi dia beribadah. Ada manfaatnya. Ilmu, hatinya menjadi khusyuk, Ustaz, sebab kekuatan ilmu pengetahuan. Jadi saya tidak nampak, Ustaz, akan satu omong kosong. Kata orang Indonesia, omong kosong, orang berdiri, orang ruku, orang sujud, tapi tidak ada ilmu dalam solat itu, Ustaz. Itu pun harus kita ambil berat. Saya, Ustaz, banyaklah tengok kadang-kadang orang bila orang solat itu, Ustaz. Di situlah saatnya ilmu itu dimanfaatkan, Ustaz. Ketika kita berhadapan dengan ilmu, ketika berhadapan dengan Allah, ilmunya macam ini. Ketika berhadapan dengan manusia, ilmu kita macam ini. Ketika bermanfaat dengan isteri, ilmunya macam ini. Dengan anak-anak, bayangkan, Ustaz, seorang guru tadika, itu kalau datang seorang profesor, pensarah mengajar budak tadika, itu tak kena itu, Ustaz. Kena gelanggannya tak sama. Kategori ilmu dia tak sama. Jadi kalau itu saya panggil seluruh kita kaum muslimin lah. Kalau Ustaz bacakan doa tadi ilmu yang bermanfaat, hati yang khusyuk, itu ada kaitannya kepada soal ilmu, soal kita mendampingi apa juga ibadat yang kita lakukan. Poinnya akan bermanfaat ilmu itu apabila kita beramal. Dan kita berjihad, Ustaz. Saya gunakan perkataan jihad ni. Orang kalau ada sudah satu survival, kesinambungan dalam hidupnya, beribadat, tupangnya, kekuatannya, mesti ilmu, Ustaz. Itu, Ustaz, sekali pembahasan pertanyaan, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, tadi Ustaz menyebutkan jihad, Ustaz. Ya. Mana jihad ini fardu, wajib tuan-tuan. Yeah. Untuk tuan-tuan dan saya melakukan. Ustaz, macam mana orang kata, aku dah cukup, dia kata, apa dia? Aku dah sembahyang 5 waktu, aku dah pergi masjid, aku dah pergi bekerja untuk kaum-kaum keluarga aku dah meniaga, aku dah bawa rezeki balik ke rumah, itu saja. Itu saja. Aku dah sekolahkan anak aku dah lebih kurang, aku dah ajar sikit isteri aku. Kalau begitulah hidup seorang Muslim yang biasa hidup begitu, tanpa melangkahkan kakinya berjihad, tanpa melangkahkan kakinya berdakwah, tanpa mengeluarkan setik penuhnya untuk mengagungkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, tanpa bersusah payah, bermujahadah dalam hidup ini untuk membawa Islam ke mercunya, Ustaz. Bagaimana, Ustaz? Kalau kita tengok, kalau begitu, kalau Nabi hidup, Sayyidina Abu Bakar hidup macam kita, Omar hidup macam kita, Osman hidup macam kita, Sayyidina Ali hidup macam kita, tuan-tuan dan puan, macam kita ni. Sekali-sekali semayang, sekali-sekali pergi masjid, sekali-sekali tak pergi masjid, sekali-sekali sembahyang Jumaat, sekali-sekali tak sembahyang Jumaat.
Sekali-sekali kita beli barang-barang untuk isteri, sekali-sekali kita tak beli barang. Bagaimana? Kehidupan yang sekali-sekali itu. Kalau Nabi dan para sahabat hidup macam itu, tak sampai Islam di Sungai Penchala, tak sampai Islam di Malaysia, tak sampai Islam di Indonesia, tak sampai Islam di India, tak sampai Islam di seluruh India. Bahkan Islam telah memerintah hampir 3 suku dunia ni 1000 tahun berturut-turut, tuan-tuan dan puan. Atas nama jihad, atas nama mereka memberikan apa yang mereka ada. Mereka memberikan masa mereka, memberikan waktu mereka, memberikan harta mereka, memberikan pemikiran mereka, memberikan air mata mereka dan memberikan nyawa mereka untuk berjihad. Masya-Allah. Masya-Allah Ustaz. Ini gerun ini Ustaz. Ustaz punya pertanyaan ini memang gerunkan. Kalau di masjid Ustaz, kalau di masjid Ustaz kita tengok siapa yang hadir. Kalau dalam dewan-dewan itu dia tengok tauliah kita di siapa yang bercakap. Sebab jihad ni Ustaz. Ustaz kalau rujuk kita dalam surah As-Saff Ustaz, masya-Allah menakutkan Ustaz. Dalam surah As-Saff itu di ayat-ayat terakhir itu Ustaz, ayatnya paling tenang. Disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Ustaz, kita dah mengucap syahadat ini. Lagi dipanggil Tuhan orang yang mengucap syahadat ini. Apa Tuhan kata? Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kamu, kata Tuhan. Ini Tuhan Ustaz menunjukkan. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Maukah aku tunjukkan kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada seluruh manusia sejak zaman Nabi Adam sampai dunia kiamat Ustaz. Ayat ni populer. Selagi kita hidup Ustaz, ayat ni akan berkali-kali dibaca oleh para ustaz-ustaz. Maukah aku tunjukkan kepada kamu supaya kamu terbebas daripada azab Allah. Manusia Ustaz, tidak ada tempat, tak ada ugutan, satu saja. Kalau kita terbebas, yang Tuhan kata, maukah kamu kubebaskan, kamu dapat kemenangan daripada azabku. Ya Allah, ya Tuhan, ditujukan bukan dia kata, ya ayuhan nas, hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Wahai manusia, maukah aku tunjukkan kepada kamu, kamu terbebas ada azab Tuhan? Tak. Disebut orang dan mengucap 2 kalimah syahadat Ustaz. Ustaz, muslim-muslimat sekalian, coba buat pertanyaan. Kalau kita menung-menungi ayat ini, renung-renungi ayat ini Ustaz, ada harapan macam kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik Ustaz. Maukah aku tunjukkan kepada kamu supaya kamu terbebas daripada azab Tuhan? Hal adullukum ala tijaratin tujikum min adzabin alim. Apa jawapan yang pertama? Tu'minuna billah. Tu'minuna billahi wa rasulih. Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasulnya. 2 Ustaz, ini yang kena jawapannya. Makna kalau kita sudah beriman kepada Allah, yakin kepada Rasulnya, makna kita akan dapat. Wa tujahiduna fi sabilillah. Berjihad di jalan Tuhan. Berjihad ini Ustaz, Masya Allah. Semalam hadis, beberapa hadis yang pernah kita baca, datang ke masjid itu jihad Ustaz. Dalam keadaan kita diaman di Malaysia ni, kita tak berperang. Tapi melangkah ke masjid itu jihad. Menerungsini, mencari kekurangan untuk menuntut ilmu itu jihad. Memburu solat berjamaah itu jihad. Setiap langkah dikirakan satu kebajikan Ustaz. Apalagi Tuhan nak menunjukkan kepada kita. Wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum. Jihad bukan sembarangan jihad Ustaz. Ketika ada zakat, keluarkan zakat. Itu berjihad manusia harta. Kalau orang kedekut dan bakhil Ustaz, tak ada harapan ke surga sana, nampak itu. Minta maaf lah. Solatnya luar biasa, harta banyak, tapi kedekutnya luar biasa. Wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang terbebas daripada sifat bakhil dan kedekut, ada harta zakat tak keluar. Ada harta infak tak ada. Ada harta sedekah pun payah. Ini ada harapan Ustaz. Wa tujahiduna fi sabilillah, dia tak dapat. Sebab dia terbebas daripada azab Allah. Ini makna kena beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, kemudian berjihad. Malaysia ni kita sudah aman Ustaz. Jihad kita cuma beribadat. Jihad kita cuma menuntut ilmu. Saya sudah duduk 34 tahun Ustaz. Belum pernah kerajaan mengarahkan kita datang ke Palestin. Satu kapal, mari kita berjihad. Belum pernah lagi Ustaz. Saya pernah berdialog dengan salah seorang imam Palestin datang ke masjid Ustaz. Di Masjid Sungai Penchala. Dia kata, kamu tak payah datang, cukup berdoa saja. Kami dah cukup, bayangkan Ustaz, menterjemahkan kalimat jihad itu
Dia minta kita berdoa. Kalau kita berdoa pun tak mampu nak berjihad, Ustaz. Jenis siapa kita ni manusia? Wa tujahiduna fi sabilillah. Di rumah tak berubah. Tahun lepas, tahun akan datang tak ada jihad baca Quran di rumah. Tak ada jihad nak mengolah anak-anak supaya kembali ke pangkal jalan. Tak ada jihad. Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Dengan nyawa tu tak ada lah, Ustaz. Ustaz dah hidup 72 tahun. Mungkin pernah hidup dalam perang tapi masih kecil. Saya pernahlah bayang-bayang sikit satu makan beras satu kali satu hari sebab memang musim penceklik. Tapi masih makan sagu, masih makan ubi lagi masa tu. Jadi maknanya kalau kita nak terjemahkan perkataan jihad ni, Ustaz, apa label kita di Malaysia ni? Terkenal dengan jihad memerangi kemiskinan. Masya Allah. Tapi tak habis lagi sampai sekarang. Bertempiaran lagi yang miskin itu. Jadi maknanya beriman kepada Allah, yakin kepada Rasul, kemudian berjihad menggunakan harta dan diri sekali. In kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum. Allah guna perkataan khairul. Itu lebih baik bagi kamu. Jadi dalam konteks kita di Malaysia dalam keadaan aman sentosa ini, kita tengah berada dalam COVID-19 ini, hampir semua setiap malam setiap masjid mengadakan zikir munajat kepada Allah. Zikir munajat, duduk di masjid pun tak larat, Ustaz. Nak duduk saja, nak ikut imam tu baca sikit-sikit, nak mendoa sikit-sikit. Lah sudahlah 2-3 orang imam tu dah ada. Buatlah zikir munajat apa-apa saja. Kalau di Brunei itu dikerahkan oleh Sultan Brunei supaya membaca Yasin tiap-tiap malam. Apa itu? Itu saya nampak jihad mereka, Ustaz. Jadi seluruh kekuatan badan kita ni bila disebut saja jihad, pengorbanan kita apa? Mesti memperbetulkan rasa keyakinan kita kepada Allah, menerima Muhammad itu sebagai solid, tidak ada apa-apa. Sebab itu adalah utusan Tuhan, kemudian berkorban segi harta, nyawa tu, Ustaz, belumlah lagi saya nampak. Belumlah lagi kita berkorban nyawa, Ustaz. Oi, belum lagi, hanya poket-poket saja. Ustaz selalu meminta, tolonglah sumbang anjung, anjung husnul khatimah. Itulah jihad yang nampak. Itu pun Ustaz kadang-kadang dia dah hantar ke nombor akaun, dah merayu, dah berapa lama dah, Ustaz? Dah berapa lama dah, kata Piramli. Dah lama dah. Jadi perkataan-perkataan suasana ini kena panggilan jihad ni, Ustaz. Apabila dia tumbuh, jangankan bangunan KLCC, Ustaz. Anjung Husnul Khatimah di satu masa mungkin lebih tinggi daripada KLCC yang kita nampak, Ustaz. Kalau timbul jihad harta dan tidak lagi sayang kepada apa yang kita nampak. Itu sebagai ulasan, Ustaz. Alhamdulillah. Ustaz, apa yang Ustaz kata yang akhir tadi memang tepat, Ustaz. Bila orang-orang yang terpelajar, orang-orang profesional ini, bila sudah dapat hidayah, bila sudah dapat pengertian hidup dari segi agama, bila sudah nampak kegelapan, kegemerlapan iman dalam dadanya, bila sudah ada kegelapan iman, bila sudah nampak keagungan kebesaran Allah, bila sudah nampak kemuliaan Nabi Muhammad SAW, Ustaz, orang-orang ini, Ustaz, bila sudah ada kepahaman, sudah mula ada penghayatan gitu, tidak sukar, Ustaz. 100,000, 500,000. Ada orang yang nak menderma, insya-Allah tuan-tuan dalam beberapa minggu ni menderma 500,000 juta, Ustaz. 500,000. Satu orang. Orang profesional, seorang engineer, ada perniagaannya, bila sudah ada tuan-tuan keberkatan dalam hidup, bila sudah nampak Islam, bila sudah nampak bayang-bayang kasih Allah kepada dirinya, tuan-tuan sign check 500,000, 500,000 juta. Satu orang, tuan-tuan, satu orang. Jadi maksudnya, Ustaz, yang itu yang perkataan akhir Ustaz tadi. Kalau kita sudah mula dilamar oleh Allah, dilamar dengan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sudah terbuka hati kita, tuan-tuan, apa lagi, tuan-tuan? Jihad apa? Jihad harta, jihad masa, jihad air mata, jihad tenaga, tuan-tuan. Mungkin sampai kepada peringkat jika sekiranya kita, tuan-tuan, menghadapi situasi itu, kemungkinan, tuan-tuan, jihad nyawa. Tuan-tuan nampak ni, saya tengok dalam makalah-makalah, dalam tulisan-tulisan dan sebagainya. Anak-anak muda ni, Ustaz. Anak-anak muda ni, Ustaz. Ada orang yang mencabar agama, tuan-tuan. Ada orang pemimpin-pemimpin yang bukan Islam mencabar agama. Dia kata, anak muda ni kata, biar aku pergi. Aku nak dermakan nyawa aku untuk agama Allah SWT. Ini hari ni, Ustaz. Hari ni punya cerita, Ustaz. Hari ni. Bukan cerita zaman 1400 tahun dulu. Maknanya, Ustaz, bakaran iman itu sudah ada, Ustaz. Sudah ada bakaran iman itu.
Jadi apa yang kita harapkan teman-teman, kita kena jaga harmoninya kita ni. Jangan buat tak tentu tentang Islam. Jangan menghina Nabi Muhammad. Jangan menghina Al-Quran. Jangan menghina tuan-tuan. Orang Islam tak boleh. Orang Islam tak boleh. Tak boleh terima sama sekali. Kalau kita ada unsur-unsur penghinaan kepada agama yang disayangi, dicintainya. Walaupun mereka tidak salat, tapi tuan-tuan, sebutlah tak salat. Kalau Nabi Muhammad, Masya Allah, dia orang yang pertama ke medan perjuangan ini. Ini hebatnya. Saya nak katakan, ini hebatnya anak-anak muda yang saya baca, yang saya tengok gambar-gambar mereka, Ustaz. Masya Allah, hebat, Ustaz, hebat. Itu anak muda kita, anak muda yang moden, yang terbelenggu dengan gadget-gadget, yang tuan-tuan dan puan ya, yang ketagih dengan gadget-gadget dan sebagainya, pun sanggup memberikan apa yang mereka ada untuk memperjuangkan dan mempertahankan agama. Bayangkan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan sahabat-sahabat utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan apa itu jihad dalam kehidupan mereka, tuan-tuan. Dan tuan-tuan dapat atas nama jihad mereka lah, tuan-tuan, kita dapat menikmati kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini. Ustaz, kita sebelum saya pergi soalan yang terakhir, kita rehat sebentar 1 minit, Ustaz. Baik. Mur, insya-Allah yang pertama sekali Mur kita nak paparkan, insya-Allah, tuan-tuan ya. Tuan-tuan dermalah. Ini hari Jumaat ni. Hari Jumaat 26 Muharram ni. 26 Muharram hari Jumaat. Tinggal 4 hari saja lagi bulan Muharram, tuan-tuan. Tahun 1443 Hijriah, tahun baru ni. Dermalah, tuan-tuan, kepada Komplek Anjung Husnul Khatimah. Kita ada, tuan-tuan, kita ada sijil wakaf. Sijil wakaf tunai, sijil wakaf tunai. RM10, RM50, RM100. Sekarang juga, tuan-tuan. Hari ni, tuan-tuan. Hari ni. Kalau tak boleh seorang RM10, dapatkan 10 orang, tuan-tuan. Dapatkan 10 orang, seorang RM1, seorang RM1. Kami akan bagikan sijil itu kepada tuan-tuan. Kami akan postkan sijil itu. Ataupun tuan-tuan dengan di email, kami akan emailkan sijil itu, tuan-tuan, insya-Allah. RM10, RM50 dan RM100. Apalah RM10, tuan-tuan? Apa RM50? Tuan-tuan makan tom yum, 4 orang anak dengan tuan-tuan dan perempuan sebagai ibu dan ayah. Tom yum di mana? Di sekitar Taman Tun, Tom yum Nun di sekitar Sungai Pencala, Tom yum sampailah kepada Gombak dan sebagainya. Tuan-tuan akan belanja tidaknya RM140, tuan-tuan. Makan daging bakar, makan ayam bakar, makan apa ni, berbagai-bagai, tuan-tuan, masakan-masakan Thailand itu, insya-Allah. Tapi inilah, tuan-tuan. Yang kedua, saudara, kita punya media sosial. Media sosial kita YouTube. Tolong, tuan-tuan, pergilah kepada YouTube kita. Janganlah cukuplah, tuan-tuan, cukup hari Jumaat ni. Kalau boleh Ustaz, hari Jumaat ni kita rehatkan diri kita 1 minggu sekali. Hari Jumaat rehat. Jangan tengoklah K-pop. Jangan tengoklah yang K-drama. Jangan tengoklah filem Hindi. Jangan tengoklah Bollywood. Jangan tengoklah Hollywood. Jangan pergilah kepada kita punya gadget-gadget yang cerita tentang video game, berbagai-bagai video game. Anak kita kurung dirinya dalam bilik berjam-jam dengan gadget-gadget, dengan telefon dan sebagainya. Rehatkan hari Jumaat ini. Hari Jumaat ini ialah hari membebaskan diri kita daripada segala dosa Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah hari Ahadnya. Inilah hari Jumaatnya. 26 hari bulan Muharram ini. Tahun 1443 Hijrah ini. Boleh tak minggu depan, tuan-tuan? Minggu depan saya nak cadangkan. Tiap-tiap hari Jumaat. Tak ada lagi dah. Yang bukan-bukan tu tak ada lagi dah. Tiap-tiap hari Jumaat, tak ada lagi dah meleka-leka. Tiap-tiap hari Jumaat, tuan-tuan, tak mau lagi dah bangun lewat. Tiap-tiap hari Jumaat tak mau lagi dah tidak bersubuh. Tak mau lagi tidak pergi ke masjid. Kita melangkahkan kaki ke rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu, tuan-tuan tengok YouTube, tuan-tuan tengok kita punya Facebook, tuan-tuan tengok kita punya Instagram, tuan-tuan tengok kita punya Twitter, tuan-tuan tengok kita punya TikTok, tuan-tuan, saya diminta oleh sahabat-sahabat dan saya telah membuka akaun TikTok. Belum cukup sebulan. 6 hari bulan ni cukup sebulan. Hari Senin ni cukup sebulan, tuan-tuan. Alhamdulillah, sambutannya sangat baik. Sokongan mereka yang follow saya, tuan-tuan, yang like saya, yang komen saya, yang copy link saya, tuan-tuan. Alhamdulillah. Tuan-tuan, dalam TikTok ni pagi pukul 9. Sekejap lagi, tuan-tuan, saya rehat sebentar, saya pukul 9 live. Live-nya 10 minit aja, 10 minit. 10 minit aja, tuan-tuan. Lepas tu pukul 10.30 video. 10.30 pagi ni video. Video tu 1 minit setengah ke 2 minit. 1 minit setengah ke 2 minit. Video pagi ni tentang cerita apa videonya? Kita cerita amalan kenit, pahala melangit. Amalan kenit, amalan sikit, amalan kecil, pahalanya melangit di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tu 5.30 petang live. 5.30 petang live saya cerita tentang berbagai-bagai masalah yang menimpa umat sekarang ni
cara jalan keluar mencari masalah, mengeluarkan masalah. Saya cerita tentang ketagihan gadget. Dan malam ni pukul 10.30 video lagi. 10.30 malam video. Apa videonya? Beberapa kesilapan mendidik anak dan cara-cara mengatasi kesilapan itu. Itu pun 1 minit, 2 minit, 1 minit, 2 minit, tuan-tuan. Bersiri. Semuanya episod demi episod, episod demi episod. Saya ulang, tuan-tuan, minta untuk TikTok saya, tolong, tuan-tuan, pagi ini pukul 9. Pukul 9 live. Pukul 10.30 video. Pukul 5.30 ni live. Pukul 10.30 malam video. Satu hari 4 kali, tuan-tuan. 4 kali bertemu dalam TikTok. Dan tuan-tuan tengok, tuan-tuan salah anggap TikTok ni. Tuan-tuan, siapa saja selebriti, siapa saja, saya ingat Ustaz aja yang belum buka account TikTok lagi. Teman-teman yang lain, semuanya Ustaz. Tuan-tuan namakan siapa selebriti agama kita. Siapa Ustaz dan Ustazah yang ada dalam TV dan radio yang tidak ada dalam TikTok. Semuanya ada dalam TikTok, tuan-tuan. Tentang apa Quran saja saya tengok, tuan-tuan. Paparan Quran dalam TikTok ni, tuan-tuan. 26 orang Ustaz dan Ustazah kita tentang Quran. Tajwidnya dalam TikTok, tuan-tuan. Makhrajnya dalam TikTok. Taranumnya dalam TikTok. Tuan-tuan, insya-Allah. Itu Quran. Belum akidah, belum syariah, belum akhlak yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang terkemuka dalam negara kita, Ustaz. Jadi saya pun diminta oleh sahabat-sahabat untuk menggamit, untuk melambai anak-anak muda terutamanya. Marilah kepada agama, marilah kepada Allah, marilah kepada Rasul, marilah kepada sunnah Nabi Muhammad SAW. Itu tugas saya yang diberikan oleh sahabat-sahabat, tuan-tuan, minta saya masuk dalam TikTok ini, insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan, kemudian kita ada Telegram, tolong Telegram kita, tolong Telegram, tuan-tuan. Saya nak bagi jaminan kepada tuan-tuan, tidak ada agaknya Telegram yang lain yang boleh menyamai Telegram kita. Hari-hari, tuan-tuan, ada new posting, hari-hari ada ayat Quran, hari-hari ada hadis, hari-hari ada kata-kata ulama, hari-hari ada doa, hari-hari ada zikir, hari-hari ada paparan video-video dan podcast, 2 minit, 3 minit, 4 minit, 5 minit tentang apa yang berlaku seluruh umat dalam dunia ini, tuan-tuan dan puan. Dalam bahasa Inggeris pun kadang-kadang ada, dalam bahasa Melayu pun kadang-kadang ada, insya-Allah. Dan tuan-tuan, yang akhirnya saya harap tuan-tuan dan puan, insya-Allah, marilah kita sama, tuan-tuan. Tuan-tuan ada menghadapi masalah. Saya yakin tuan-tuan dan siapa juga yang mendengar siaran ini ada masalah. Masalah keluarga, masalah dengan isteri, masalah dengan anak. Masalah apa? Masalah nak membawa agama dalam rumah. Agama tak celik dalam rumah. Agama tak bersemayam dalam rumah. Agama tidak bertenaga dalam rumah. Agama lemah dalam rumah. Agama tidak bangkit dalam rumah. Tuan-tuan hubungi saya, tuan-tuan. Hubungi saya. Dah ada 13 family. Tiap family, tuan-tuan, beronline dengan kita antara 40 ke 60 orang, tuan-tuan. 40 ke 60 orang. Tiap satu orang yang pegang telefon tu ada 3-4 orang lagi dalam family, tuan-tuan. Masya Allah, dah 13 family. 3 malam yang lepas, family yang terakhir, tuan-tuan. Ada yang nak buat sebulan sekali, ada yang nak buat 2 bulan sekali, ada nak buat 2 minggu sekali. Ini namanya usrah keluarga, usrah keluarga. Menggunakan sikit pengalaman, sikit ilmu kita selama 35 tahun dalam bidang ini, tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Metodnya ialah kasih sayang. Metodnya ialah memujuk. Metodnya bukan merendahkan mana-mana orang, mana-mana kumpulan. Metodnya, tuan-tuan dan puan, ialah kasih sayang, kecintaan kita terhadap umat, insya-Allah. Hubungi saya, tuan-tuan. Hubungi saya untuk mencahayakan rumah dengan agama. Hubungi saya memancarkan sinar Islam, sinar iman dalam rumah kita. Macam mana kita nak didik isteri, nak didik anak, tuan-tuan. Kalau tuan menghadapi masalah tentang itu, nak kejut anak pagi-pagi pun ada masalah, hubungi saya, tuan-tuan. Saya ada 13 orang ustaz. Kita ada unit, namanya unit usrah keluarga untuk membantu tuan-tuan dan puan. Hubungi saya terus hubungi saya. Tuan-tuan tengok dalam di skrin sekarang ni. Tuan-tuan boleh hubungi saya terus. Satu lagi yang akhirnya, tuan-tuan dan puan, ada video-video yang sudah di-package, tuan-tuan. Sangat-sangat penting. Video ini telah dibuat, kami telah buat video ini, tuan-tuan, dengan penuh banyak pengorbanan, tuan-tuan. Bukan senang nak buat video macam ni, tuan-tuan dan puan. Tuan-tuan dapatkan satu video namanya Isteriku Ketua Bidadari Syurga. Video, tuan-tuan boleh tengok dengan anak. Part demi part demi part. Satu lagi video, tuan-tuan, Langkah ke Syurga. Langkah ke Syurga. Saya rakam video tu. Tetap satunya antara 6-8 minit. 6 ke 8 minit begitu, tuan-tuan. Ada 15 ke 20 rakaman begitu, tuan-tuan. Inilah video. Tuan-tuan dapatkan video ini. Namanya Langkah ke Syurga. Langkah ke Syurga, insya-Allah. Inilah, tuan-tuan dan puan, yang saya rasa dakwah kita, tuan. Inilah dakwah kita. Kita pergi ke rumah orang dalam video, online. Masuk ke dapur rumah orang, masuk ke ruang tamu rumah orang. Orang Singapura telah ada dengan kita, family Singapura. Family daripada Brunei dah ada bersama dengan kita. Family Selatan Thailand pun ada bersama dengan kita. Family daripada Indonesia, daripada Bogor pun ada bersama dengan kita. Jadi, tuan-tuan, bila lagi, tuan-tuan? Bila lagi, teman-teman?
yang sedang menonton siaran ini untuk memperbaiki keadaan sesuai dengan 26 hari bulan Muharram hari ini dan tahun 1443 Hijrah. Mari kita bangunkan keluarga kita. Ustaz, dalam masa 1 minit je, Ustaz. 1 minit, Ustaz. Apa pengakhiran yang Ustaz nak berikan sedikit, tuan-tuan? Pengakhiran dalam 1 minit. Kita nak habiskan jam 8, Ustaz. Ya? Apa yang Ustaz nak berikan terakhirnya 1 minit kepada para penonton mengenai apa juga yang kita telah sebutkan tadi, daripada sembahyang subuh, daripada doa subuh, sampailah kepada jihad yang kita sebutkan tadi. Apa yang nak tinggalkan satu pesan dalam 1 minit kepada para penonton? Sila, baik, Ustaz. Baik. Saya gunakan manfaat 1 minit Ustaz membaca sepotong hadis Ustaz ya. An Abi Dzar, pendek saja Ustaz. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala yusbahu ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Fa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amrun bil ma'ruf sadaqah wa nahyun 'anil munkari sadaqah wa yujzi'u min dzalika rak'ataini yarka'uhuma minat duha. Itu ringkasan dia. Allah. Sayyidina Abu Dzar berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, menjadi tanggungjawab setiap orang daripada kamu memberi satu sedekah bagi pihak setiap sendi, bagi setiap sendi pada jasadnya sebagai mensyukuri terhadap kesejahteraan anggota. Ustaz, mata Ustaz bergerak pagi ni, telinga mendengar, hidung dapat mencium, gigi dapat menggigit, lidah dapat bercakap Ustaz. Jenggot pun tak gugur, bangun-bangun pagi jenggot ada lagi Ustaz. Tiba ke tangan kita bergerak, kemudian orang boleh jogging Ustaz, Masya Allah. Ustaz fikir benda ni siapa bagi kalau bukan Tuhan Ustaz, Masya Allah. Saya nak ingatkan pada kita semua, jangan sok sangat, saya pun tak sok sangat Ustaz jadi Ustaz, saya pun takut sangat jadi Ustaz ni. Takut sangat Ustaz, saya lebih berat lagi yang akan saya hadapi. Dan nak bagi tahu kita semua ini, seluruh pergerakan dalam tubuh badan kita ni ada sedekah. Baik. Sendi pada jasadnya sebagai mensyukuri terhadap kesejahteraan anggota itu. Maka setiap ucapan subhanallah, saya nasihatkan pada kita semua, bacalah subhanallah, itu sedekah. Setiap ucapan kalimat alhamdulillah itu sedekah. Setiap ucapan kalimat la ilaha illallah itu sedekah. Setiap ucapan kalimat Allahu Akbar itu sedekah. Menyuruh orang membuat kebaikan juga adalah sedekah ni. Kerja-kerja Ustaz ni pagi dah bangun Ustaz, pukul 7 dah panggil Ustaz Arnis, dah banyak pukul 9 ada hal itu yang apa Ustaz lakukan ni, Masya Allah. Itu sedekah Ustaz yang saya tepuk lagi namanya sedekah jariah. Bila dia datang Ustaz, tunggu kita mati. Bila datang amalan ni, tunggu mati. Kalau tak percaya, inilah persoalannya Ustaz. Bila tak percaya, maka datanglah malas, maka datanglah ghibah, maka datanglah jenuh, maka bertuhanlah kepada hawa nafsu, maka kita berpaksikan kepada iblis dan syaitan. Allahu Akbar, sedekah. Menyuruh orang membuat kebaikan itu juga sedekah, dan melarang daripada kemungkaran juga sedekah. Dan 2 rakaat Ustaz solat duha sudah memadai untuk menunaikan kesyukuran bagi seluruh sendi. Makna 2 rakaat solat duha waktu hari Jumaat Ustaz cukup untuk mensyukuri seluruh sendi dalam tubuh Ustaz. Tengok cantik Ustaz saya nampak hari ni. Macam tak tua-tua Ustaz. Saya bimbang besok minggu depan kita tak berjumpa Ustaz. Mungkin ini amalan kita terakhir. Allah. Saya mengambil kira tu Ustaz. Saya datang ni Ustaz, saya ambil buku ni, saya tak benda ni. Saya menentang Ustaz subuh ni. Saya nak melawan satu saja Ustaz. Nak melawan hawa nafsu saya. Nak mengusir iblis dan setan dalam diri saya. Apa salahnya kalau saya baca buku? Ustaz kata bukan soal ada sambutan Ustaz. Kalau Ustaz tak panggil pun saya kata saya rugi besar. Nah, oleh kerana itulah seluruh anggota tubuh badan kita hari ini, muslimin muslimat di mana juga Anda berada, lakukan perkataan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Itu sedekah pada sendi-sendi tubuh badan. Tak dapat juga buat itu, buat solat duha 2 rakaat untuk membayar seluruh apa yang telah diberikan Tuhan. Mularakkan nak bayar cukai. Ni gerak-gerak tangan kita ni. Biji mata kita yang bergerak, gigi yang menggigit tulang Ustaz, Masya Allah. Dengan adanya jenggot Ustaz, Dr. Hasan Ali dikenal orang. Kita Ustaz dah 72 tahun Ustaz. Berapa kali Ustaz setiap pagi dan petang saya berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah bekalkan Ustaz kesihatan. Allah bekalkan keikhlasan. Allah bekalkan dengan rahmat dan hidayah Allah. Supaya Ustaz benda-benda ni istiqamah kita lakukan sebelum Allah mencabut nyawa kita yang terakhir. Sekian, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan, Masya Allah. Tuan, kita nak tamatkan sikit tuan-tuan dan puan. Kita nak tamatkan.
zikir di pagi Jumaat yang berbahagia 26 Muharram tahun 1443 Hijrah ini. Tuan-tuan, insya-Allah La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Ya Allah, Allah, Ya 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 Allah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Masya Allah, tuan-tuan. Mudah-mudahan kembang jiwa kita, kembang hati kita, kembang semangat kita. Kita disambut dengan kalimat ini waktu lahir di dunia. Kita akan meninggalkan dunia ini dengan kalimat ini, insya-Allah. Siapa yang menyebut kalimat ini adalah syurga terhadap mereka, syurga kepada mereka, tuan-tuan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat innahu wal ghafurur rahim. Terima kasih yang tak terhingga kepada Ustaz Ernie Siregar. Kita jumpa lagi minggu depan, Ustaz. Minggu depan. Insya-Allah. Amin ya Allah. Insya-Allah. Dan kita jumpa kepada tuan-tuan dan puan-puan. Doakan tuan-tuan Ustaz Ernie Siregar dan saya selamat, sihat dan sepanjangnya dapat berkhidmat untuk agama Allah dengan penuh ikhlas, jujur, semata-mata kerana dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yayasan Sabahat sedang mengusahakan pembinaan Komplek Anjung Sulul Khatimah yang dipaparkan dalam skrin sekarang ini. Yang kedua ialah tentang buku yang saya tulis, ada 3 serangkai buku yang boleh didapati sekarang. Dan yang ketiga ialah FMCC atau First Move Child Care Center, iaitu sebuah taska yang mengambil pelajar-pelajar atau anak-anak dari umur 2 bulan sampai 4 tahun. Yang ketiga ialah Telegram, di mana saya minta teman-teman para penonton menghimpun seluruh tenaga yang ada, pemikiran yang ada untuk kita mendaulatkan Islam, insya-Allah. Tuan-tuan, seluruhnya ini kalaupun ada imbuhannya, semuanya kita masukkan dalam tabung Anjung Sulul Khatimah. Minta tuan-tuan dan puan menderma, minta tuan-tuan menginfak, minta tuan-tuan melakukan apa saja bagi kita merasasikan program Komplek Anjung Sulul Khatimah.